tuan-tuan dan puan-puan, apakah bezanya daripada dulu dan sekarang? Inilah saya ingin ambil beberapa minit untuk menerangkan. Saya balik pada cerita pasir ini. Apakah yang kerajaan negeri Selangor buat dengan pendapatan daripada pasir? Sebab itu Tan Sri Khalid telah membawa satu tema, merakyatkan ekonomi negeri Selangor. Apa maksud dia? Maksud dia adalah ini: kekayaan di negeri Selangor, apa-apa yang kerajaan boleh dapat mesti diturunkan balik kepada rakyat Selangor. Ini beza dia. Bukan disimpan dalam bank account Siva Rasa, dalam bank account Saifuddin Nasution. Tak boleh. Mesti disimpan mesti kembali kepada rakyat Selangor. Kalau kita simpan, you tahu akan jadilah terus dipecat, heret ke mahkamah. Ini beza dia. Dengan itu, Tan Sri Khalid telah mulakan beberapa program kebajikan. Sekarang kita ada program warga usia emas. Kita bagi khairat kematian kepada golongan yang lebih 60 tahun. Kita ada program tawas untuk membantu anak-anak kita, the future, our next generation. Kita ada bantuan untuk anak muda kita yang masuk dalam college dan universiti di Selangor. Ini semua adalah duit pasir. Dulu duit dicuri, sekarang kita dapat, kita bagi balik pada rakyat Selangor. Ini beza dia. Dan kita boleh melihat perbezaan yang jelas sekali dalam isu air di Selangor. Sekarang kita ada deadlock di antara Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor dengan federal atas isu air. Apakah deadlock ini? Di sini saya mau memberi fakta sedikit, menunjukkan kenapa Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah Tan Sri Khalid tegas atas pendirian kita atas isu air. Kita sudah buat semua perkiraan, semua penilaian. We have valued all the assets, the water assets, aset yang dipegang oleh kerajaan negeri, dan kita mahu satu harga yang adil untuk aset ini. Kita akan ambil balik aset ini untuk diuruskan oleh kerajaan negeri Selangor. Itu pendirian kita. Kita tidak mahu lagi aset air ini diuruskan oleh Puncak Niaga. Puncak Niaga itu syarikat sendirian berhad oleh kroni UMNO Tan Sri Rosali Ismail. Kita tidak mahu itu. Sebab apa? Kalau air di Selangor diuruskan oleh Puncak Niaga, syarikat sendirian berhad kroni ini, saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu tahun harga air akan naik 37% terus, dan dari semasa ke semasa akan naik lagi. Kita sudah buat perkiraan dan kita sudah dapat, lepas semua perkiraan dibuat, pakar dan penasihat kita di Selangor sudah nasihatkan Tan Sri Khalid, kalau kita ambil balik untuk kerajaan negeri Selangor, kita tidak perlu menaikkan harga air lebih daripada 9 atau 10%. Itu sahaja kalau banding dengan 37% daripada Puncak Niaga. Itu beza dia. Dan ini penting sekali. Setiap tahun, tuan-tuan puan-puan, setiap tahun kita akan jimat 1 bilion ringgit untuk rakyat Selangor, untuk air. 1 bilion. Bayangkan, 1 bilion ringgit itu kita akan kembalikan balik kepada rakyat Selangor. Ini beza dia. Ini sebabnya UMNO mau pegang air itu dan simpan dalam dalam syarikat kroni dia, Puncak Niaga. 1 bilion ringgit untuk negeri Selangor sahaja. Sebab itu Tan Sri Khalid takkan kompromis, Pakatan Rakyat takkan kompromis isu ini. Sebab bagi kita yang penting bukan Puncak Niaga, bukan UMNO dan kroni mereka,
yang penting adalah saudara, rakyat Selangor yang penting sekali. Jadi, itulah satu lagi contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah memberi fakta sedikit tentang isu pasir dan isu air untuk bagi satu gambaran. Iaitu inilah bezanya di antara kerajaan lama Barisan Nasional di Selangor dan kerajaan baru Pakatan Rakyat. Tapi kita masih belum selesai perjuangan kita untuk membawa perubahan yang lebih luas. We have not finished the job for reform. We have just started. Mac 2008, saudara telah membawa perubahan yang besar. Tapi perubahan itu belum cukup. Dan saudara mesti ingat, kita sekarang menunggu satu hari yang sangat penting. Apa hari itu? Hari PRU 13. Dan hari itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti melakukan perubahan untuk kerajaan persekutuan. Boleh kita buat itu? Boleh kita buat itu? Inilah hari yang kita menunggukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhir, saya ucapkan terima kasih lagi atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya minta semua sabar, sebab penceramah lain akan datang dan kita akan mendengar daripada mereka, dan dua sudah menunggu, dan saya pun mesti beri ruang kepada mereka. Tugas saya sebagai tuan rumah sudah habis, dan saya harap dari masa ke semasa kita akan berjumpa lagi di program sedemikian dan program-program lain. Sekian, terima kasih. Sia-sia. Nandri, vanakkam kepada semua.